pakai line direct ni, bukannya ni line direct pun slow. Okey, lepas tu yang kita negatifkan salah satu je. So yang sebelah sini yang asal lah. Alright, yang asal lah. Barulah kita boleh cancel out. Setelah kita cancel out, yang tinggal adalah 3/2 tambah 1. So dapatlah 3/5. So jawapan dia tak ada. 3/3 madam. Nombor 1 tu 3 madam. Ya Allah, kenapa madam hari ni? Subhanallah, 3/3 iaitu 1. Confident. Tiba-tiba tak ada jawapan kan? Okey, jawapannya adalah C. Okey, bolehkah? Kena beringat banyak sikit benda lah kat sini Bawah ni negatif X kuasa 2. Bila factorize, make sure X dia negatif salah satu. Lepas tu ada absolute value, kena buat definition. Ambil nilai yang tepat, nak kiri ke kanan, kena tengok betul-betul. Kat sini yang saya kata, kalau X dia negatif, selalunya dia akan berubah. Biasanya kan atas lebih besar kan? Dia akan bertukar menjadi kecil Kalau awak nak perasan lah kat situ, dia akan jadi negatif. So kena berhati-hati selalu atas perubahan setiap soalan. Sebab tu kanan dan kiri dia kita akan ambil yang berbeza. Okey, bolehkah? Boleh? Ini? Okey. Okey, seterusnya. Soalan keberapa pun saya dah tak ingat dah ni. Okey, seterusnya limit X approaching 1. Kenapa pula X dia kat situ ya? Allah. Line saya ni. Okey. So, X approaching 1 dia kata for Fx adalah 2. Kalau Gx adalah 64. Okey, so dia nak darab tambah. Darab tambah pula. Darab, lepas tu tambahkan. So dia sama je lah. 2 kita darabkan dengan 64. Kita tambahkan dengan 2. So ni lah soalan. Dapat? 18. 18. 18. Punca kuasa tu medium. Kuasa Punca tinggal. kuasa. Oh sorry. 2 darab 8. 16. Tambah 2. Dapat 18. Okey. Okey, bolehkah? Boleh ada. Okay. So next. Yang ni dah. Ni dah. Mana yang belum? 13. 15. Ni. Okay. Determine the value of X that satisfy. So ini soalan indices. Biasanya kalau soalan bentuk macam ni kita boleh je tekan calculator. So saya nak ajarlah macam mana tekan calculator. Kan? Make sure sebelah jadi 0. So bawa semua jadi sebelah. Kenapa saya nak jadi 0? Supaya nanti bila awak tekan calculate, saya nak dia sama dengan kosong jawapan dia. Okey, sama dengan kosong. Tak sama dengan kosong. Sekejap ya. Line saya tiba slow ni. So saya nak tekan calculate tu, dia mesti sama dengan kosong. Tak sama dengan kosong, susahlah kita tekan calculator. Okay. So saya nak ajar guna calculator lah ni ya. Saya share sekejap. Alright, nampak tak calculator saya? Nampak ke calculator saya? Nampak. Nampak madam. Okay. So letak 3 pula. Letaklah kita punya equation tadi. Sebiji sejibun. Kalau ada bracket, letak bracket. Tak ada bracket, tak payah letak. Kalau dia dekat bawah, letak dekat bawah. Kalau dia kat atas, letak atas. Ya Allah, salah tekan pula dah. Tolak 28 bracket 3 kuasa X. Salah pula dah. 3 kuasa X.
Okey. Dah dapat dah macam ni. Okey, lepas tu tekan calculate. Dah, okey, tekan calculate. Masukkan nilai-nilai yang dia bagi jawapan tadi lah. Okey, 1/3 dan 9. So kita buat 1/3. Tekan make sure jawapan dia 0. 0 tak? 0 ke tak tu? Tak 0. Maksudnya A dengan C hapus. Yang tinggal -1, 3 atau -1, 2. So -1 tak payahlah test. Buat pula 3. 3 pun bukan. Maksudnya betul tak 2? Tekan pula calculate 2. Dapat 0. So jawapannya adalah Kalkulator. kalkulator. So jawapannya adalah D. Okey, jawapannya adalah D. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Alright. Okay, next. Next tak share pula dah. Sekejap. Tanya. Senang je kan? Apa yang susah? Tekan-tekan calculator dapat jawapan. Tapi bukan semualah. Ada separuh kena buat. Ada separuh kena jawab. Nampak tak yang saya share tu? Tak keluar lagi Belum. Baru keluar. Maksudnya line internet saya yang guna biasa ni yang cepatlah. Ting 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 ting. Tak keluar lagi Yang tak apalah, soalan seterusnya tu pun guna calculator. So saya nak tunjuk guna calculator je lah, boleh? Bawa ke sebelah, make sure dia jadi 0. Okay, saya share balik calculator. Okay, calculator masukkan 2 log base dia adalah 3, dalam dia X tambah 4. Alright, tolakkan dengan 4. Lepas tu tolakkan lagi dengan log. Base dia 3, dalam dia 11 tolak 2X. Dapat ke? Boleh tak? Hello, saya dah terkeluar ke? Boleh, madam. Okey. Tekan balik calculate. 5. So jawapan dia adalah 0. So betul tak 5 tu jawapan dia? So betul lah kan? Maknanya jawapan kita antara 5 atau -175. So tekan calculate, masuk pula -175. Made error. So tak betul. So jawapannya adalah A. Boleh ke? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Okay. Next ni, ni pun saya nak tunjuk guna calculator. Sekejap, kenapa saya tak boleh nak... Ya Allah, sekejap ya. Tak boleh nak share kan dari tadi ni kan. Tak keluar lagi. Keluar ke tak? Tak keluar lagi ke? Astaghfirullahaladzim. Dah. Belum. Gelap, madam. Belum. Gelap. Belum. Itulah gelap gelita ni kenapa? Halo. Ada dah. Okey, ada dah. Ada, madam. Dah. Okey. Dah ada. So, untuk soalan 17 ni, ya Allah. Dia tak nak lah. Habis terkeluar dah saya. Alamak. Saya guna laptop saya lah tapi saya offkan kamera ya. Saya share. Kat mana soalan? Allah.
Soalan awak yang mana rutin ni? Rutin madam. Ya. Okey. Saya dah share belum? Belum. Reader nak ke. Tak ada. Oh ya Allah. Gaduh ke apa tu? Sabar. Jangan gaduh dulu. Sabar. Oh ya Allah. Okey. Dah dapat dah? Nampak dah? Nampak dah madam. Ada Okey, dah. soalan berapa? 17. 17. 17. Okey ni. So soalan 17 ni saya nak letak sebelah dia kalkulator. Okey. Ini dah. Sekejap ya, sebelah ni kalkulator. Kalkulator saya kat sini pula. Gitu. Boleh nampak dua-dua, senang kan? Nampak kan? Sebelah saya Nampak. kalkulator. Okey. Nampak. So cara dia adalah mula-mula bawa ke sebelah, jadikan dia sebelah dia kosong. So lebih besar atau sama dengan kosong. Saya nak nanti jawapan saya ni jadi lebih besar atau kosong ni adalah positif. Okey, saya nak bila tekan calculate, saya nak cari kawasan positif. Cuma yang mana satu nak positif ke negatif tu, apa yang saya nak tekan calculate? Tengok pada kita punya pilihan jawapan. Kita ada 0, 4 and negative 4. So masukkan dalam kita punya number line, negative 4, 0, 4. Susun macam kita susun number line tu. Sama je. So akan ada 3 kawasan yang kita nak semak. Okay, sama dengan So dia kena sama dengan lah. Then circle. Alright, then circle. Sekarang ni, bila dah then circle macam ni, cari nilai di antara selang-selang tersebut. So katalah kurang daripada negatif 4, kita ambil negatif 10. Di antara negatif 4 hingga kosong, apa? Negatif 4 sampai kosong. Apa nilai yang kita nak ambil? Hello? Ada. Saya tak faham. Tak faham? 2, negatif 1. Okey, ambil lah salah satu, negatif 1. Tak faham, apa yang tak faham? Nak buat skala ni ke? Lepas madam cakap tadi. Okey. Ni. Kita punya ni, di antara ni. Kan, dia nak 0 infinity, kita ambil 0 je. Negatif 4, kita ambil 4 je. 0 kat bawah ni dah sama. So, kita ambil je lah 0. Negatif 4, kita ambil negatif 4. And then kita susun dalam kita punya number line. Alright, negatif 4, 0, 4. Lepas tu ambil nilai yang di antara dia. Kan macam kalau kita buat pun kan sama je macam ni kan. Saya tersilap kat sini ya. Sehingga 4. Sorry. And then lebih daripada 4. Okay, so antara kosong dengan 4, katalah ambil 1 tadi. Lebih daripada 4, katalah 10. So kita nak masuk kalkulator ni. So kita baru masukkan 4 tambah 5x. Tolak absolute value. Tekan shift. Tekan buka kurungan. So ada 4 tolak 3x. Okay. So sekarang ni dapat ke tak ni? Dapat. Okay, sekarang kita nak tekan calculate ni. Tekan calculate nilai yang di antaranya tu. Negatif 10. Saya nak jawapan saya mesti positif. Sekarang jawapan saya? Negatif. So nak ke tak kawasan tu? Tak nak. So kawasan ni tak nak. Okay, try pula. Calculate negatif 1. Negatif juga. So saya tak nak juga. Saya calculate pula 1. Dapat positif. Saya calculate lagi 10. Dapat positif. Ingat positif tadi sebab apa? Sebab kita dah bawa ke sebelah jawapan dia positif. Maknanya kawasan yang kita nak adalah yang lebih daripada kosong sehinggalah
infinity. So, 0 infinity. C lah jawapan dia. Boleh ke? Boleh. Yang lain? Boleh. Faham Faham. Alhamdulillah. Okay. Next. Cuba buat yang ni pula. Cuba pula. Awak buat sendiri. Saya nak tengok apa jawapan awak dapat. Sama macam tadi, masuk dalam kalkulator. Okay, masuk dalam kalkulator. Bawa ke sebelah. So, dia akan jadi lebih besar atau sama kosong. Lebih besar maksudnya nak positif. Cari dia punya selang apa yang kita nak masuk-masuk ni. Mengikut pilihan jawapan yang dia ada. 1, 2, 3, 4. Tu je lah kot. Masukkan 4 tu. Ambil nilai di antara. Tekan kalkulate. Cari yang jawapan dia positif. So, yang mana satu jawapan dia? 2 minit boleh? Asyik saya je. Awak pula jawab boleh ya? Hello, boleh ke? Boleh, madam. Okay. Dah ke? D ke madam? Tak tahu. Saya pun tak tahu jawapan dia. Dapat ke tak? D kot. D kot. Okay, yang lain? Saya dapat D juga. D. Okay, yang lain? Idem. Ya. Yang soalan atas tu, tambah 5X, tolak buat palang tu macam mana? Dia tadi saja. Yang mana? Yang palang. Absolute value. Shift buka tutup kurungan ni. Tutup pula buka kurungan. Awak kalkulator macam saya ke kalkulator mana? Okay. Thank you, madam. Jumpa dah. Okay. Okay. D ke? Yang lain? Alamak. Yang lain? D madam. D. Yang perempuan ni senyap je pergi mana? D juga. Yang perempuan dah hilang dah? D juga, madam. D juga. Okay, Watika? Watika dapat apa? Madam. Sekejap, madam. Dah kira. Ya Allah. Lamanya kira. Kira guna kalkulator je kan? Madam. Cuma kena tengoklah 7/3 dengan nanti 5/3 tu mana kecil mana besar. 2.3 kalau 5 bagi 4. 5 bagi 4. Mana kecil ni? Ni kecil. So negatif 5/4, negatif 7/3, 5/4, 7/3. Kurang antara lebih. So katalah ni negatif 10.
Negatif 2. Betul 454, 1.25. So sini 2, sini kosong, sini 10. Yang lain mana ni? Senyap sunyi ni. Boleh, madam. Astaghfirullahaladzim. Yang lain, yang lelaki dah jawab dah dari tadi, yang perempuan ni. 2-3 orang je yang jawab. Boleh, madam. Boleh? Madam. Saya tak nak awak tipu saya sekarang tahu, sebab nanti exam awak tipu diri sendiri. Saya tak boleh bantu. Tak tahu tanya sekarang. Okay, so positif. Kita nak calculate lagi. Negatif 2. Calculate negatif 2. Negatif. Oh, ni negatif, so kita tak nak. Calculate kosong. Negatif. Tak nak. Calculate lagi 2. Ya Allah, kenapa tekan 2 kali ni? Calculate 2. Positif. So saya nak calculate lagi 10. Positif. Maksudnya kawasan yang kita nak adalah kurang daripada negatif 7/3 dan lebih daripada negatif 5/4. So betul lah di jawapan dia. Okey. Boleh ya? Boleh. Boleh, madam. Okay. Boleh. Allah subhanallah. Boleh, madam. Okay. Next. Okay, soalan 19. Cepat-cepat 19. Dia nak domain dan range untuk F. Bola. B. Bola ni. Okay, betul. Semua tahu kan macam mana kan? Tahu. Okay, so saya teruskanlah. Dah. Nombor 20. 2 function inverse each other. Yang mana satu pasangan-pasangan dia. Macam itulah senang cerita kan? Okey, awak nak daripada eksponen ke nak daripada ln? Nak daripada eksponen ke nak daripada ln? Exponent lah, madam. Eksponen. So katalah ambil yang pertama ni kan. So yang pertama ni y sama dengan EX tolak ln 2. Tolak 2. So jadi Y tambah 2 sama dengan EX. So kita lonkan dapat X ln Y tambah 2. Maksudnya untuk FX pasangan dia adalah JX. Apa hal saya tulis kat bawah dia naik kat atas ni? Okey. Ada ke tak jawapan? FX dan JX. C. Okey, boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Next. Soalan 21. If fx and gx, dia nak g of f negatif 2. Maksudnya g f kita negatif 2 tambah 5. So dapat g3. So gantikan pula 3 dalam g. Dapat apa benda ni? Determine gf negatif 2. So Jawapan dia 5. Tak ada angka ni. Saya tak tahu. jawapan dia 5. Jawapan dia 5. 5, tapi awak kena carilah apa yang sama dengan 5 ni. Antara semua fungsi-fungsi ni yang mana sama dengan 5? F negatif 1. So negatif 1 tambah 5 dapat 4. So salah. Gantikan pula 0. 0 tambah 5. Betul lah 5. So jawapan dia F0. Boleh? Boleh. Kadang-kadang dia sengajalah taktik-taktik dia untuk mengelirukan awak. Dia buat jawapan dia salah ni madam. Sedangkan bukan salah. Kita kena daripada jawapan tu kita kena cari pula apa dia punya
Jawapan dia. Daripada jawapan, cari pula jawapan. Allah, terlajak pula dah. Mana? Okay, soalan 22. Determine fx which is the true. Dia nak yang true, yang betul ni, yang betul. Allah. Yang betul. Daripada graf eksponen. Macam mana graf eksponen? Macam tu kan? Okey, inilah graf eksponen tu. Okey. Graf eksponen, betul tak domain dia negatif infinity? Betul. Betul. So satu dah betul. So pilihan jawapan kita sama ada 1, 2 atau 1, 3 lah. So kita tengok yang kedua. Betul tak range kita negatif infinity? Salah. Salah. Domain kita jadi kosong sehingga infinity. Inilah range kita. So 2 salah. So kalau 2 salah, jawapannya adalah 1 dan 3. 3. Okay? Boleh. Okay, next. Okay. Given fx sama dengan set. Dia nak graf set pula. Graf set graf apa? Graf apa? Saya suruh ingat. Set graf. Bulu roma tu kemudian. Bulu roma, ya betul. Bulu roma. So jawapan kita sama ada A, B atau C. D confirm salah. Okay, A, B atau C sahaja. So yang mana satu? Kita tengok nilai-nilai X dan Y. X kita negatif. Y kita luar ni positif. So sukan ke berapa? Negatif, positif? 2. 2. So jawapan dia yang mana? Bola. B. B, bukan A B. Okay, boleh? Boleh. Okay, next. Yang lain ni dah hilang ke apa? 2-3 orang je jawab ni. Okay, given fx sama dengan okay. Given fx kuadratik yang mana pula represent f inverse. F inverse untuk kuadratik akan dapat set. Kuadratik pasangannya mesti set So set jawapan dia sama ada A ataupun D. So yang A ke D? Kita tengoklah dia punya nilai. Nilai X dia adalah 1. Kan kita kena samakan dengan kosong. So minimum dia sekarang adalah 1. 1. Betul tak? Betul. Okay, minimum dia 1, 1. So kalau kita terbalikkan pun dia tetap 1, 1 lah. Kalau XY macam ni, so bila dia inverse, sepatutnya jadi YX. Macam ni. Tapi disebabkan YX dia pun 1 dengan 1 juga. So pada 1, 1. Maknanya A ke D? Nilai dia berhenti tu. Pada D. So kat sini 1, 1. Inilah minimum yang saya cakap tadi. Okay? Okay ke tak ni? Okay. Okay, boleh ya? Alright. Next. Ni dah ke belum ni? Ni dah ada jawab ni? Dah. Oh dah. Okay, mana lagi yang belum? Cepat, yang mana belum? Dah. Semua dah? 30, madam. 30. Ni belum? Ya. Okay. Given the equation of the curve, find the equation normal. So kalau dia nak normal, macam mana, apa kaitan Y dengan normal ni? Divided kosong. Divided X kosong. Divided M. Keturunan. Bila masukkan 1 dia kecerunan. Kecerunan apa? Keturunan. Tangent ke normal? Tangent. Tangent.
bukan samakan dengan kosong. Sama dengan kosong tu nak tentukan yang stationary point. Ya betul, critical point. Kan. Yang ni kita nak equation. Kalau equation tak boleh lah, kita kena masuk nilai yang dia beri. Masuk nilai yang dia beri, okey, katalah 1, dapatlah dia punya gradient tangent. Okey, so differentiate dapat apa? Jadi boleh tekan calculator je. X tambah 6. Oh, boleh tekan calculator sorry. Tekan calculator dapat apa? 12. Oh, tak boleh. Kan? Dapat 12 ni baru gradient tangent. So dia nak gradient normal berapa? Negatif 1/12. Negatif 1/12. Boleh? Dia kan terbalik je kan? Negatif lepas tu terbalikkan. Perkan dia. So sekarang kita ada X sahaja. X kita dah diberi 1. So berapa Y dia? Mana nak cari Y? Mana nak cari Y? Nilai X. Ganti dekat nilai persamaan dekat atas sekali tu. Ya betul. Ganti balik dekat persamaan curve ni. Dapatkan Y. Tekan calculator. Berapa dapat Y? Negatif 2. So persamaan kita tadi, equation normal kita tadi akan dapat Y tolak 2 sama dengan negatif 1/12 X tolak 1. So dapat apa? Y tambah 2 negatif X/12 tambah 1/12. 12 dia tak nak, dia bawa ke sebelah. So jadi 12Y tambah 24 tolak X tambah 1. So dapat 12Y tambah X tambah 23 sama dengan 0. So jawapan dia adalah B. Boleh ke? Boleh. Okey. So habis dah lah ni? Tak ada dah? 3/1 dah kan? Belum. Belum? Belum ke? Oh, dekat saya tak Belum. Oh belum? Sampai habis belum. Lah sampai habis semua belum? Ya Belum, Allah belum. banyak lagi ni. Okey. Minimum maksimum yang dy dx tu lah. Kan? Awak samakan dengan kosong. Dapat berapa poin dia? Dapat berapa? X sama dengan 5. X sama dengan 5. So sama ada A atau B. Sekarang ni nak tengok dia ekstrimum, minimum atau nak tahu dia minimum maksimum, kita differentiate kali kedua. So bila differentiate kali kedua dapat apa? Dapat 6 positif. Positif maksudnya? Positif maksudnya Minimum. Maksudnya nilai 5 negatif 10 adalah minimum, iaitu jawapannya adalah B. Kan? Boleh tak? Boleh. Kita boleh Okey. hitung dia. Boleh apa dia? Masuk dalam calculator. Okey, ya betul. Yang ni boleh masuk calculator. Okey, yang ni boleh masuk calculator. Okey, next. Yang ni given Y dan X sama dengan 1 dia tengok. Okey, dia nak yang true. Yang betul. Yang mana satu yang betul? 1. 1 betul lagi. 3. 3 betul. So 2 tu jadi salah lah sebab akan jadi negatif 1/5 kan? Ya. 4? Ke jawapan dia 1, 3 je dah? Boleh jadi 4. 4? Tak tahu. Betul. Salah buat. Okey, 4 pun betul. Tak buat lagi ke? Astaghfirullahaladzim, budak-budak kelas ni nak kena ni. Dah. Buat dah, tapi Tapi betul tu. boleh pula dia betul macam tu. Budak ni. Aduh. Macam mana dapat nombor buat 4? Macam mana dapat nombor 4? Gradient tangent tadi dah dapat 5.
So Ya. masukkan nilai X ni ke dalam Y supaya dapat Y. Berapa poin dia? Satu berapa? Y dapat 6. 1, 6. So Y tolak 6 sama dengan 1 X tolak 1. Kan? Betul tak? Dapatlah X tolak 1. Ataupun Y tolak X. Kenapa satu medium Kenapa kecurangannya? 1, 5? 5 tu. Astaghfirullahalazim. Madam Luna biol dah ni. Tolak 5. Okey. Tolak 1 sama 0. Ya ke? Confident je Dah, aku ni. 4. So 4 tu salah lah. 4 tu salah. Oh, salah 4 tu Madam. salah. So jawapan dia adalah 1 dan 3. Okey. So salah lah ni ya. Okay, next. Kan habis dah ni, last. Dua soalan lagi. Astaghfirullahaladzim. Yang ni pun belum kecil sangat lah. Okay. Soalan 3. Macam mana jawab ni? 1. 1. Apa yang Betul. 1? 1 betul. Okay, 1 betul. Lagi? 3. 3. 1, 3 betul. Lagi? 3. 4. Tak ada. Tak ada dah. 1, 3 Tahu. 4 Tahu. betul. 4 medium. 4 Empat. pun betul. 4 betul. Ni main ke apa ni? Betul medium saya buat dah. Buat dah Okay, jangan main teka-teka tau. Tak mau teka-teka. 1 tu bila differentiate betul lah jawapan ni. And then kita nak tengok stationary point, kita equal to 0. Dapat 6 dan negatif 2 Ya. Okay, so masuk betul lah ni. Betul. Tekan je calculator kan. Okay. Lepas tu dia kata negatif 2, negatif 35 tu minimum. Beza kali kedua akan dapat negatif 6x. Negatif 6x. So masukkan negatif 6x terhadap negatif 2 dapat 12. 12 maksudnya minimum. So betul lah. Betul lah tu. Okay, so 1, 3 dan 4. D jawapan dia. Okay, last kali. Okay, dia kata the price of the macam. Okay, dia bagi fungsi price. Price, harga. Average cost. Okay. Determine which of the following is false. So dia nak salah. Yang salah. Mana yang salah? C prime Q adalah sama dengan 4. Macam mana dapat C prime? C dulu. C tu apa? Macam mana daripada C bar ni average cost nak dapatkan cost? Darab Q. Darab kuantiti. Q, salah. Sorry. Ya Allah terbalik pula. Sorry. C sama dengan Q darab Q bar. C. Apa ni? Ya Allah. Okay. Selagi saya berfikir benda lain ni, dia tak betul dah lah. So Q darabkan dengan C prime dapat 4Q tambah 80. Betul ke? Betul. So prime dia dapat 4. Okay, so betul. Okay, 1 tu betul. Okay, and then RQ pula dia nak. R tu adalah revenue. Macam mana nak kira revenue? Revenue adalah sama dengan X darab dengan PQ. okay, Q S dalam darabkan. PX. Sebab dia Q P lah. Q lah. Astaghfirullahaladzim. Q darabkan dengan P. So jadi 160Q tolak 8Q kuasa 2. Sama tak ni? Sama. Oh sama. Okay, betul. Betul tak differentiate dia dapat 160 tolak 16Q? Betul juga. So jawapan yang tak betul, profit. Kan?
So profit ni sebenarnya apa? Revenue tolak tolak cost. So betul tak? Nanti awak carilah 160Q tolak ni tolakkan dengan cost dia tadi. So salah lah kalau ikutkan dia tu salah. So salah lah kalau tengok tu negatif 8Q. Kat sini positif 8Q. Confirm dah salah Okay, so C lah jawapan dia. Habis dah? Sempat dah habis. Saya risau tak habis 1 jam je. Okay, so dah habis kita punya set ni. So dah habis set kita ni. Ada 3 lagi set lain kan? Ada lagi 3 set lain yang awak tak buat lagi. So saya nak tolong buat 3 set lagi ni. Saya nak Ahad ni hantar dalam Google Classroom. Saya akan buat satu Google Classroom dan hantar. Mana nak tahu? Satu, boleh tanya kawan-kawan kelas lain sebab dia orang pun guna set-set lain-lain kan. Yang kedua, boleh tengok video saya. Ya, Nasrul. Boleh tengok video saya. Yang ketiga, boleh tanya saya direct. Mana-mana, ada 3 pilihan. So, saya nak Ahad ni mesti semua siap 4 set yang saya bagi. Boleh? Saja main mic. Nak kena gigit kan ni. Boleh Dia nak jawapan dia je ke? Tak nak.